kepada PRU Don Melaka yang akan diadakan pada 20 hari bulan November ini, apakah kegusaran doktor mengenai isu-isu semasa dan juga mengenai PRU Don Melaka ini? Kegusaran saya ialah bagaimana demokrasi itu dilaksanakan. Bukan, demokrasi itu seolah dipermainkan. Dan ini telah disuarakan oleh Ketua Pembangkang sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di Parlimen. Semalam disuarakan juga oleh Presiden Amanah, Tuan Haji Muhammad Sabu, dan ramai ahli Parlimen lain. Bagaimana mereka buat pengumuman bubar DUN, buat pengumuman pilihan raya, dan kemudian datang Menteri Kesihatan kata tak boleh berkempen, tak boleh begitu gini. Selepas saja dia membuat pengumuman itu, kita lihat ahli Parlimen kerajaan, di pihak kerajaan sama ada BN atau PN, terus buat kempen. Kalau denda pun denda yang seciput je lah. Tetapi bagi pihak kita yang ikut SOP, yang ikut peraturan betul, didenda pula. Mereka telah tunjukkan belang mereka, dan kita tahu track record kerajaan sama ada BN ataupun PN, mereka ni tidak boleh dipercayai. Golongan yang memanipulasi, golongan yang mengkhianati rakyat, apatah lagi demokrasi. Jadi kegusaran saya, mereka akan gunakan suasana yang ada sekarang ini untuk mengkhianati rakyat dan untuk merobek demokrasi itu sendiri. Senang cerita, demokrasi itu menjadi bahan mainan. Jadi bahan mainan yang murah. Dan mereka perkotak-katikkan. Kesannya dia membawa kepada kerisauan saya lagi, iaitu rakyat mula rasa bosan, mula berasa kedah dia kata cemuih lah, ataupun rasa macam dah give up, sehingga kan perkara terakhir yang kita mahukan atau kita langsung tak mahukan ialah orang tak mau keluar mengundi. Jadi ini yang kita risaukan dan kita tak mahu. Bagi rakyat Melaka, buangkan perasaan ini. Inilah waktu untuk anda merubah keadaan. Kita humbankan kerajaan yang memperkotak-katikkan demokrasi dan memperbodohkan rakyat. Kita mahu kerajaan yang boleh mengembalikan mandat rakyat dan membawa negara ke hadapan. Kita tahu bahawa bila kita cakap kerajaan gagal, ini hari kerajaan yang sama, cuma tukar Perdana Menteri saja. Jadi kita mulakan langkah untuk tukar kerajaan gagal kepada kerajaan rakyat dengan pilihan raya di Melaka ini. Kembalikan mandat rakyat, kembalikan kuasa rakyat. Kita buktikan dengan keluar mengundi, dengan mengundi Pakatan Harapan. Kalau mengikut kata-kata pesanan doktor ini, saya rasakan bahawa penduduk Melaka, rakyat Melaka mempunyai satu tanggungjawab yang amat besar, kerana ini adalah PRN negeri yang pertama yang kita adakan sebelum PRU 15, ya. Jadi hilangkan rasa bosan. Dan kalau orang nak memperbodoh-bodohkan kita tidaklah harusnya menjadi rela diperbodohkan. Jadi perlulah menjadi pandai. Jadi buktikan kepandaian kita dengan keluar mengundi. Betul ke doktor? Dan jangan kasih can mereka memperkotak-katikkan demokrasi. Jangan kasih can. Itu pesanan Dr. Mazli untuk orang Melaka. Jangan kasih can kepada orang untuk memperbodoh-bodohkan orang Melaka, mempermain-mainkan demokrasi, serta ambillah peluang di PRU Don Melaka ini untuk membuktikan orang Melaka hebat. Orang Melaka pandai. Seperti mana atuk nenek moyang orang-orang Melaka dulu yang menyebabkan tanah Melayu ini, Malaysia ini terkenal ke seluruh dunia. Melaka. Jadi buktikan orang Melaka tetap orang Melaka. Saya nak cerita sikit lah ceritalah, tak tahu betul tak betul orang sahabat. Ketika Penang dijajah oleh British dahulu lah kan. Jadi ada orang pada SB jugalah. Dia cakap kenapa kita tak boleh lawan Melaka, Penang dulu. Dia cakap mana boleh, dia kata Penang ni pun sikit susah payah kita lawan. Melaka tu ada 5 hang saja. Kita Penang ni hang pi mana ada, hang buat apa ada. Kalau 5 hang di Melaka tu payah kita nak lawan, apatah lagi hang di Penang tu. Jadi itu orang cakap sejarah. Jadi kalau dari segi pendidikan, sejarah dalam bahasa orang putihnya, history, maka siapa yang memerintah, cerita dia. His story, not my story, not your story, but his story. So
Maksudnya, sesiapa yang memegang tampuk pemerintahan, sesiapa yang punya pena untuk menulis, itulah cerita dia. Benar atau tidak? Fikir-fikirkanlah. Ya. Jadi apakah pesanan doktor sendiri kepada pengundi-pengundi PRU Dom Melaka? Seperti mana kita akan lihat, tarikh penamaan calon adalah pada 8 hari bulan ini, dan juga tarikh mengundi adalah pada 20 hari bulan, dan kita juga ada tarikh untuk pengundian awal, ya. Dan seperti mana yang kita tahu, pengundian awal itu ibarat fixed deposit. Di mana-mana pilihan raya umum atau pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, kita selalu amat memandang berat mengenai pengundi awal. Jadi apakah trend pengundi awal yang doktor rasakan? Pertama sekali, baik bagi saya, tak kira lah pengundi awal, pengundi lewat kan. Yang penting bagi rakyat Melaka, tolong keluar mengundi dan undilah calon Pakatan Harapan. Bagi yang duduk di luar Melaka, tolong pulang mengundi. Ambillah peluang untuk balik kampung sambil kita membuang undi. Tapi yang lebih penting, undi anda begitu berharga. Pengalaman saya ketika menjadi Menteri Pendidikan dahulu, berurusan dengan sama ada ketua-ketua menteri ataupun menteri-menteri besar, dengan exco pendidikan, kita nampak kesungguhan negeri-negeri di bawah pimpinan Pakatan Harapan terhadap isu pendidikan. Dan sehingga kini pun Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, jikalau dibandingkan dengan Melaka di bawah pentadbiran BN dan beberapa negeri yang lain, kita nampak kesungguhan dan usaha untuk memandaikan anak-anak negeri lebih di negeri-negeri di bawah Pakatan Harapan. Maka untuk masa depan anak-anak anda sekalian, untuk masa depan anak cucu kita, bagi rakyat Melaka, sama ada duduk di dalam Melaka ataupun yang duduk di luar Melaka, kembalilah untuk mengundi. Kita pergi ke pusat mengundi pada hari pengundian. Pergi yang awal sekali, pastikan anda keluar mengundi dan undi diberikan kepada Pakatan Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih baik, untuk masa depan Melaka yang lebih gemilang. Betul. Jadi orang Melaka, jom keluar mengundi. Itulah kempen kita, ialah jom keluar mengundi. Sekiranya kita tidak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, maka sampai bilakah kita mahu melihat demokrasi terus dipermain-mainkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab? Ya, betul. Keluar mengundi dan undi Pakatan Harapan. Okey, itulah saja perkongsian kami dari Sembang-Sembang saja, daripada secara langsung bersiaran daripada studio Pasir Berdengur. Terima kasih Dr. Mazli kerana sudi bersama kami. Dah harap dapat berjumpa lagi di sesi akan datang, dan sempurna kempen yang ikut SOP ni, kita sudah maklum di mana tiada lagi ceramah umum, tiada lagi ceramah-ceramah kelompok, dan kebanyakan perkongsian disiarkan melalui sosial media. Dan jangan lupa like dan komen page ini, dan sila sebarkan maklumat yang anda terima kepada rakan-rakan kita di luar sana, khususnya orang Melaka. Dan saya berharap dengan perkongsian ini, ia bukan sekadar sembang-sembang kosong, tetapi ia juga dapat menambah sedikit pengetahuan dan juga memberi sedikit kesedaran. Tak banyak pun sedikit. Boleh saya nak kasih ucapan sikit? Boleh, silakan. Saya baru teringat tadi, dah nak habis baru teringat. Kepada para pendidik dan guru-guru, jikalau anda rasa anda semakin dibuli, semakin hari terbeban dengan kerajaan yang merajui Kementerian Pendidikan Malaysia yang tidak ada haluan dalam pendidikan mereka ini, anda merasakan semakin hari anda semakin lesu, semakin hari semakin hilang upaya, kerana dengan pertindinan, bebanan tugas dan juga banyak polisi-polisi yang memeningkan kepala anda sekalian, inilah waktunya untuk anda membuat perubahan. Tunjukkan kepada mereka bahawa para pendidik, para guru tidak bersetuju dengan kerajaan pada hari ini. Keluar undi, terjemahkan kepada undian anda. Dan kepada siswa dan siswi, jika anda merasakan bahawa anda terbiar, dikesampingkan tanpa hala tuju di bawah sama ada BN dan PN, pulang mengundi dan pastikan undi Pakatan Harapan. Tunjukkan kepada mereka, undi protes bahawa anda tidak mahu kerajaan gagal, dan kerajaan gagal 2.0 ini berterusan membuli para siswa dan mengabaikan masa depan pendidikan tinggi negara. Saya sokong sangat. Saya sambung sikit. Saya sambung lagi. Okey, mengenai pendidikan dan guru. Kita history, sejarah. Saya suka sejarah. Sejarah membuktikan bahawa penggerak kemerdekaan bermula dengan guru.
Dan sebagai seorang guru, seorang pendidik, kita perlu sedar harga kemerdekaan yang dibayar oleh guru-guru lama kita dulu. Ya, kita perlu ingat lawangan kemerdekaan itu digerakkan oleh semangat guru-guru. Ya. Jadi sambutlah cabaran daripada Dr. Mazli kepada semua rakyat Melaka, bukan hanya kepada golongan pendidik. Ingat, jom keluar mengundi. Buktikan. Undi Pakatan Harapan. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berjumpa lagi daripada studio Pasir Benengung.